Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz bin Husaini 84041. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli, Adi Zulkarnain bin Lamakasau, Muhammad Fairuzi Fahmi bin Abdul Hamid dan Syahmi bin Muhammad Syarizal. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk inflasi. Pengenalan. Dalam dunia yang kian pesat membangun, ekonomi merupakan satu struktur yang menjadikan pembangunan sesebuah negara maju dan berdaya saing. Ia juga melibatkan segala bidang yang mana pada realitinya adalah untuk tingkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Di dalam struktur ekonomi itu sendiri, bagi mencapai kesejahteraan rakyat dalam sesebuah negara perlu ada proses perubahan struktur ekonomi yang mana perlu diperluaskan serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dan juga mengurangkan kadar kemiskinan. Perkara ini merupakan sasaran utama dalam pembangunan negara untuk mewujudkan kestabilan ekonomi dan kepentingan rakyat. Setiap negara perlu membangunkan dan memperkukuhkan kedudukan ekonomi mengikut kelebihan yang ada. Setiap negara juga perlu mempunyai sumber ekonomi yang berbeza dari segi sumber alam digunakan untuk produktiviti negara itu sendiri. Sebagai contoh, negara kita Malaysia menggunakan sumber alam dan industri sebagai sumber pendapatan negara. Bagi negara Indonesia, untuk sumber pendapatan negara yang tinggi itu menggunakan sumber manusia dan sumber alam. Kita lihat pula di Brunei, negara yang kaya dengan minyak mentah dan hasil gas asli untuk diekspor sebagai sumber pendapatan negara. Dan negara yang begitu pesat membangun iaitu Singapura pula memfokuskan sumber pendapatan lebih ke arah sektor perindustrian. Oleh itu, kita akan dapat melihat kadar pertukaran asing terhadap pertumbuhan ekonomi negara berdasarkan hasil pengeluaran negara yang menjadi kesan inflasi. Apa itu inflasi? Menurut Kamus Online Cambridge, definisi inflasi ialah peningkatan harga yang berterusan secara umum. Kadar inflasi pula ialah ukuran bagi kadar peningkatan harga dalam bentuk peratusan. Menurut Mansur Jusuf, inflasi dikaitkan dengan fenomena kenaikan harga secara menyeluruh dalam pasaran secara berterusan. Inflasi ialah penurunan kuasa beli mata wang tertentu dari semasa ke semasa. Menurut McEachen, inflasi ialah satu keadaan di mana terdapat peningkatan berterusan dalam paras purata sesuatu harga. Faktor berlakunya inflasi, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi berlakunya inflasi. Secara umumnya, punca inflasi adalah disebabkan oleh peningkatan dalam permintaan dan kos pengeluaran. Secara terperinci, adalah beberapa punca inflasi iaitu yang pertama, tarikan permintaan. Ini demand pull inflation. Inflasi ini disebabkan oleh permintaan atau tarikan yang tinggi daripada masyarakat. Permintaan terhasil daripada ketidakseimbangan antara kuantiti yang diminta dengan kuantiti yang dibekalkan untuk barangan dan perkhidmatan di sesebuah negara pada masa tertentu. Jika terdapat peningkatan besar dalam permintaan agregat berbanding penawaran, inflasi akan berlaku. Ini berlaku apabila ekonomi sesebuah negara berada pada penggunaan penuh apabila peningkatan dalam permintaan berlaku. Apabila ekonomi berkembang pesat, sukar untuk meningkatkan tahap perbelanjaan dengan cepat untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat disebabkan oleh pasaran buruh dan bekalan barangan. Peningkatan dalam bilangan permintaan juga boleh mengakibatkan peningkatan tahap pendapatan. Peningkatan pendapatan pengguna menyebabkan permintaan agregat yang tinggi. Hal ini akan membuatkan pengguna cenderung untuk berbelanja lebih dan ini meningkatkan jumlah permintaan dalam sesebuah ekonomi. Kebiasaan apabila ekonomi mengalami pertumbuhan yang tinggi, peningkatan pendapatan pengguna berlaku. Bekalan wang yang meningkat. Sesebuah negara dengan mempunyai bekalan wang yang banyak dalam ekonomi boleh meningkatkan kuantiti yang diminta. Sekiranya tidak dikawal bekalan wang, maka ekonomi secara keseluruhannya mempunyai tahap kecairan yang tinggi dan ia meningkatkan jumlah permintaan dalam negara. Inflasi akan berlaku jika terlalu banyak wang mengejar barangan dan sedikit perkhidmatan. Kesan inflasi kepada negara mempunyai banyak kesan negatif terhadap ekonomi dan penduduk sesebuah negara. Kadar inflasi yang tinggi akan meningkatkan kos sara hidup,
rakyat dan ini akan mengurangkan taraf hidup mereka. Pengagihan faktor pengeluaran juga tidak cekap dan akan memudaratkan ekonomi. Bagi individu, inflasi akan mengurangkan pendapatan sebenar mereka. Keadaan ini menjadi serius sekiranya kadar kenaikan harga atau kadar inflasi jauh lebih tinggi daripada kadar kenaikan pendapatan wang individu. Pengurangan pendapatan benar akan berlaku dengan ketara kepada pekerja berpendapatan tetap. Memandangkan ekonomi menghadapi inflasi, kesan pengagihan amat dirasai. Bagi mereka yang menerima pencen mempunyai bond yang menyimpan dan mempunyai polisi insurans, nilai sebenar dari segi kuasa beli wang simpanan mereka, nilai pencen, nilai bond atau polisi insurans akan merosot. Hal ini kerana kadar faedah adalah rendah semasa inflasi dan mungkin negatif berbanding kepada tanpa inflasi. Bagi mereka yang berhutang pengagihan semula pendapatan juga akan berlaku. Bagi mereka yang berhutang, mereka beruntung kerana nilai sebenar wang yang dibayar untuk hutang yang dibayar telah berkurangan berbanding keadaan sebelum ini. Mereka yang memberi hutang akan rugi kerana nilai sebenar bayaran hutang akan diterima menjadi lebih rendah berbanding dengan keadaan tanpa inflasi. Inflasi juga akan menjejaskan peleburan dalam negara. Apabila paras harga meningkat, pengeluaran barangan yang perkhidmatan yang diekspor boleh kehilangan daya saing. Dengan kehilangan daya saing ini, pendapatan ekspor akan menurun dan ini akan mengurangkan peleburan dalam industri ini. Okey, seterusnya saya akan serahkan slide yang seterusnya kepada rakan kumpulan saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada sahabat saya, Andy Zulkarnain. Seterusnya saya akan membentangkan tentang inflasi yang berlaku di Malaysia. Inflasi di Malaysia mencatatkan peningkatan 1.6% pada Januari 2022 berbanding bulan yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tertinggi dicatatkan oleh kumpulan pengangkutan iaitu 3.3%. Selain itu, kumpulan hiasan, perkarasan dan penyelenggaraan rumah turut mencatatkan kenaikan 3.1%, diikuti oleh makanan dan minuman bukan beralkohol sebanyak 2.8% serta restoran dan hotel sebanyak 2.1%. Okey, menurut Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzib Mahidin berkata, peningkatan inflasi ini telah didorong terutamanya oleh kenaikan dalam kumpulan pengangkutan iaitu sebanyak 6% dan makanan dan minuman bukan alkohol 3.6%. Ini diikuti oleh hiasan, perkakasan dan penyelenggaraan isi rumah 3.1%, restoran dan hotel 2.1% dan perkhidmatan rekreasi dan kebudayaan sebanyak 1.2%. Selain itu, ia juga menjelaskan isu kenaikan harga makanan seperti sayuran, daging dan ikan yang berlarutan semenjak beberapa bulan yang lalu berikutan kesan langsung daripada kekurangan bekalan serta kenaikan harga makanan ternakan. Sekali lagi, memberi tekanan kepada inflasi makanan. Kenaikan inflasi makanan yang merupakan penyumbang terbesar kepada keseluruhan ajaran indeks harga pengguna terus menjadi penyumbang utama kepada kenaikan inflasi. Okey, seterusnya di sini kita dapat lihat indeks harga pengguna pada Januari 2022. Seperti mana yang saya jelaskan tadi, berdasarkan infografik yang disediakan, ini adalah kenaikan-kenaikan yang berlaku dan penyebab kepada inflasi yang kita dapat lihat. Okey, seterusnya kita lihat pada infografik yang seterusnya iaitu 77% responden berpendapat kadar inflasi Malaysia pada tahun 2022 dijangka melebihi 3%. Okey, seterusnya kita lihat pada infografik di mana kesan COVID-19 kepada inflasi. Okey, yang pertama kita dapat lihat inflasi keseluruhan pada tahun 2019 sebanyak 0.7%, di mana 2022 turun sebanyak negatif 1.2%, di mana ada gangguan rantaian makanan, inflasi kumpulan kesihatan, perubahan corak belanja isi rumah, prosedur operasi standard PKP, dia akan efek pada semua tu. Dan juga inflasi sak kumpulan elektrik akan berlaku kenaikan harga di situ. Inflasi sak kumpulan dana rambut kurang nanti. Industri perhotelan semakin tenat. Inflasi kumpulan pengangkutan akan menurun. Harga minyak yang lebih rendah. Kejatuhan minyak. Inflasi sak kumpulan hotel. Kita akan dapat lihat di situ. Perniagaan atas talian berkembang dengan pesat dan mewujudkan rangkaian kepada sektor penghantaran barangan dan perkhidmatan. Sebab masa COVID kita terkesan semua kena stay at home. So ada bisnes yang terkesan, macam contoh bisnes hotel, tak ada income ke maksudnya masa tu.
Harga minyak masa tu jatuh sebab tak ada permintaan untuk isi minyak, semua kena stay at home. Okey, seterusnya cadangan dan cara untuk mengatasi inflasi. Dalam usaha memerangi inflasi dan menstabilkan harga, langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan boleh dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu langkah-langkah fiskal, kewangan dan pentadbiran. Selain itu, konsep untuk memupuk pemikiran masyarakat menangani inflasi dengan menggalakkan pengguna supaya membeli barang buatan Malaysia, mengelakkan pembelian tidak dirancang, membeli hanya barangan yang benar-benar diperlukan, dan menggalakkan para pengguna berjimat cermat untuk menabung, mengurangkan pembelian penggunaan kad kredit, elakkan amalan mencatut oleh para peniaga dan menggalakkan pembentukan imej pengguna bijaksana. Okey, cara menangani inflasi. Yang pertama, perancangan. Merancang perbelanjaan dengan baik dengan membuat perancangan sebelum membeli belah. Okey, yang kedua, item pengganti. Menukar kecenderungan dan keadaan wujud item pengganti bagi item yang menunjukkan peningkatan harga yang di luar kemampuan pengguna. Okey, yang ketiga, perbandingan. Sentiasa membuat perbandingan harga untuk memastikan pengguna memilih harga yang berpatutan. Yang keempat itu aplikasi. Pengguna juga boleh membuat perbandingan harga menerusi aplikasi Price Catcher supaya dapat membantu pengguna membuat keputusan pembelian yang bijak. Yang seterusnya, limitasi. Membeli barangan dalam kuantiti yang sewajarnya. Dan yang terakhir, bertenang. Tidak membuat panic buying atau berbelanja dalam kuantiti yang melebihi keperluan sebenar yang akan menyebabkan harga melonjak naik. Okey, seterusnya berdasarkan infografik yang ditunjukkan, inflasi dan cara mengatasinya. Kita kena tahu sebab apa inflasi boleh berlaku. So, macam mana cara untuk kita atasi situasi ini adalah dengan melabur untuk mendapatkan keuntungan modal jangka panjang. Pertimbangkan dana equity yang menawarkan keuntungan modal untuk mengatasi inflasi dalam jangka panjang. Yang kedua itu, pelbagaikan pelaburan. Melabur dalam portfolio dana equity domestik, serantau dan global yang pelbagai serta dana pendapatan tetap untuk melalui kitaran pasaran. Dan yang ketiga itu sama, rancang perbelanjaan. Berbelanja mengikut kemampuan dan urus hutang secara berhemah. Seterusnya saya akan serahkan kepada sahabat saya Muhammad Fairuzi untuk mengulas dan bercerita tentang kesimpulan dalam inflasi. Silakan. Terima kasih. Seterusnya, saya Muhammad Fairuz Fahmi bin Abdul Hamid, nombor metrik 284038. Kesimpulan yang kumpulan kami dapat buat di sini, inflasi merupakan duri dalam daging kepada semua perancang ekonomi. Untungnya, selain waktu kenaikan harga minyak pertama apabila inflasi meningkat sehingga 17%, kadar inflasi yang rendah, rakyat perlu bersungguh-sungguh untuk mengekalkan kadar inflasi yang rendah. Satu-satunya cara terbaik untuk memerangi inflasi ialah kita hidup dengan mengikut kemampuan kita sendiri. Jika kita tak mampu, maka kita jangan beli. Sekiranya dilakukan, kita dapat menghasilkan penurunan kadar inflasi dan hampir semua yang kita perlu dari segi makanan, tempat tinggal dan pakaian. Apabila kita mengalami kemelesetan baru-baru ini, kehidupan masih seperti biasa kerana kita masih mampu membeli barang keperluan pada harga yang lebih kurang sama, iaitu kita tidak mengalami sebarang inflasi. Sekarang kita mempunyai lebih banyak wang, permintaan secara perlahan-lahan menaikkan harga. Oleh itu, walaupun kita mungkin lebih senang sekarang dengan wang, tetapi dari segi kuasa sebenarnya kita masih lagi belum senang. Terima kasih daun keladi buat saudara serta saudari. Sekian saja pembentangan dari kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.